Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur. Bertemu kembali kita dalam satu-satunya rancangan Dialog TVS yang akan membawakan kupasan yang komprehensif pastinya pada setiap minggu untuk tajuk-tajuk tertentu, Zarul. Saya Luqman Muhammad. Dan saya Zahrin Zawang. Dan hari ini, Luqman, kita berbicara mengenai skema. Apa kesudahannya. Dan apa itu skema, Luqman? Kita lihat saban hari, setiap hari ada saja yang keluar dekat TV, media sosial, contohnya surat khabar. Mangsa-mangsa yang ditipu ini bukan jumlahnya sikit, tapi hampir kadang-kadang ada yang sejuta, beribu-ribu ringgit mereka kehilangan duit. Melibatkan jumlah yang agak besar. Betul. Dan pastinya mereka juga ada golongan yang mereka sasarkan untuk tujuan skema pada kali. Dan kita cukup bertuah pada hari ini, Zarul, kerana kita bersiaran di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak IPK, dan untuk membicarakan topik perbincangan kita pada hari ini, kita ada orang yang tepat untuk mengupas lebih lanjut mengenai perkara ini, kerana, Zarul, kita pastinya mungkin terdedah untuk menjadi mangsa penipuan skema ini, dan mungkin ini caranya untuk kira mengurangkan risiko skema itu sendiri. Dan kita ada Pesuruh Jaya Polis Sarawak, iaitu Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, untuk membicarakan lebih detail atau komprehensif mengenai perkara ini. Assalamualaikum, selamat datang, Datuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada TVS kerana menjemput saya untuk bersama-sama dalam dialog skema sampai kesudahannya. Baik, Datuk, saya percaya mereka yang melakukan jenayah skema ini mempunyai 1001 cara untuk melibatkan kita sebagai mangsa, menjadi mangsa. Dan bagaimana sebenarnya, Datuk, modus operandi mereka? Ya, kita daripada kes-kes yang dilaporkan tu, dasarkan kita telah mendengar pasti ada 5 operandi yang kes-kes itu, iaitu yang bagi 5 kes yang peningkatan yang ketara di Sarawak ini, iaitu yang pertama ya penipuan e-dagang. Itu penipuan e-dagang ni adalah kes-kes yang penipuan melibatkan proses pembelian, penjualan, pertukaran barangan antara dua belah pihak melalui sistem elektronik seperti internet, di mana pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Antara laman web yang sering digunakan oleh suspek adalah Facebook, Instagram dan beberapa laman web lain. Melalui laman web ini, suspek akan berpura-pura mengiklankan barangan yang ingin dijual. Masa yang tertarik dengan barangan yang dipaparkan akan menghubungi suspek untuk membuat pesanan. Selepas pesanan dibuat, mangsa dikendaki membuat bayaran terlebih dahulu, termasuk kos penghantaran. Namun setelah bayaran dibuat, barang yang dipesan tidak diterima mengikut tempoh dijanjikan dan suspek gagal dihubungi. Kaedah bayaran pula biasanya melalui deposit tunai, transfer akaun dan online banking ke dalam akaun bank. Terdapat juga suspek yang menggunakan akaun bank milik orang lain semasa meminta mangsa membuat pembayaran. Pada masa ini, dapati ramai penjual turut menjadi mangsa kaedah penipuan sebegini. Dalam kes-kes ini, suspek yang kononnya dari luar negara akan meminta mangsa untuk membuat bayaran yuran proses untuk membolehkan wang yang dibayar oleh pembeli sampai ke akaun bank di Malaysia. Masa terpedaya dan dengan dakwaan, suspek akan membuat bayaran dan seterusnya mengalami kerugian. Dan bagi kes yang kedua, iaitu tipu tawaran kerja sambilan online. Modus operandinya sebegini, iaitu sindiket akan menghantar WhatsApp atau SMS kepada mangsa dengan menawarkan kerja sambilan serta menjanjikan komisen lumayan. Masa kemudian diberi tugasan untuk dilaksanakan dan diminta membuat bayaran kepada suspek melalui kaldai akaun. Setelah bayaran dibuat, kononnya mangsa sudah berjaya menyelesaikan tugasan diberi dan mangsa dibayar komisen yang dijanjikan pada peringkat permulaan. Mangsa meneruskan tugasan berikutnya dengan sejumlah bayaran yang lebih tinggi. Tetapi mangsa mula menjedal ditipu apabila komisen tidak diperolehi dan suspek gagal dihubungi. Dan kes ketiga yang menunjuk peningkatan di Sarawak itu pinjaman tidak wujud. Lazimnya modus operandi ini iaitu menggunakan media sosial atau aplikasi pintar smartphone atau laman web tertentu seperti Google atau platform media sosial, Facebook, WhatsApp, WeChat dan sebagainya untuk mengiklankan sesuatu pinjaman wang secara online atau dalam talian. Apabila mangsa yang mengalami masalah kewangan berminat untuk membuat permohonan wang, mangsa-mangsa dikendaki mengisi maklumat peribadi termasuk nombor telefon di dalam borang online. Kemudian ahli sindiket akan menghubungi mangsa sama ada melalui panggilan telefon atau WhatsApp dan lain-lain mengatakan permohonan pinjaman wang oleh mangsa sedang diproses. Mangsa seterusnya diarahkan untuk membuat pelbagai bayaran, kononnya sebagai wang deposit pinjaman, duty stamp, bayaran peguam, bayaran skor pinjaman,
bayaran mempercepatkan kelulusan pinjaman dan sebagainya. Lazimnya pembayaran atau transaksi kewangan dibuat oleh mangsa adalah ke akaun-akaun bank atas nama individu yang tidak dikenali. Mangsa hanya mengesyaki ditipu setelah ahli syarikat meminta bayaran tambahan bagi sesuatu tujuan lain. Malah wang pinjaman yang dibuat oleh mangsa tidak pernah diperolehi. Dan bagi kes yang keempat itu phone scam. Modus operandinya iaitu satu taktik yang kerap digunakan untuk memperdagangkan mangsa. Itu mangsa akan dihubungi oleh ahli syarikat yang menyamar sebagai pegawai polis, mahkamah, pegawai bank, pos laju dan sebagainya. Secara asasnya, modus operandi yang digunakan oleh pihak syarikat sama iaitu bertujuan menakutkan mangsa. Antara biasa digunakan adalah yang pertama, mangsa akan dimaklumkan mempunyai hutang tertunggak dan akan diambil tindakan kerana gagal membayar hutang. Yang kedua, mangsa dimaklumkan bahawa terdapat bungkusan yang didaftarkan atas nama mangsa dan masih belum dituntut. Dan yang ketiga, mangsa akan dimaklumkan bahawa pihak polis sedang membuat siasatan terhadap mangsa kononnya terlibat dengan kesalahan jenayah. Dan mangsa yang terpedaya seterusnya akan dihubungi pula oleh ahli syarikat yang lain yang menyamar sebagai pegawai bank negara atau mahkamah dan diarahkan untuk memindahkan wangnya ke akaun yang diberikan pihak syarikat kononnya bagi mengelak wang tersebut hilang semasa proses siasatan. Dan bagi kes yang kelima, peningkatan di Sarawak ini ialah penipuan pelaburan tidak wujud, di mana modus operandinya menggunakan platform atas talian, laman web, media sosial serta aplikasi telefon pintar untuk mengiklankan sesuatu pelaburan yang menjanjikan pulangan atau keuntungan yang besar dan tidak akan rugi. Mangsa kemudian menekan pautan dan mengisi maklumat peribadi mereka sebelum dihubungi ahli syarikat. Mangsa diyakin bahawa pelaburan tersebut adalah sangat mudah, tidak memerlukan modal yang besar, tetapi pelabur akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Malah pelabur juga dikatakan tidak akan mengalami kerugian kerana akan mendapat kembali wang yang dilaburkan berserta dengan keuntungan pelaburan dalam tempoh satu masa tertentu. Syarikat turut menyediakan aplikasi tertentu yang boleh dimuat turun melalui telefon pintar sebagai platform mangsa membuat pelaburan. Mangsa melakukan transaksi kewangan melalui pelbagai kaedah seperti masukkan wang tunai atau pemindahan wang melalui mesin ATM, pemindahan wang secara online ke akaun-akaun yang diberikan. Lazimnya akaun bank tersebut adalah milik kedai, akaun dan atau syarikat-syarikat yang ditubuhkan dan didaftarkan bagi tujuan menerima wang penipuan. Mangsa akan memperoleh keuntungan beberapa kali di peringkat awal selepas membuat pelaburan sehingga menyebabkan mereka bertambah yakin dan membuat pelaburan dengan jumlah yang lebih besar. Mangsa hanya menyedari telah ditipu apabila tidak menerima keuntungan daripada pelaburan dibuat dan suspek gagal dihubungi. Itu antara 5 kes yang dicatatkan yang menyebut peningkatan di Sarawak. Baik, terima kasih. Datuk, pastinya topik perbincangan kita pada hari ini, Zarul, saya kira bukan untuk ditujukan kepada golongan tertentu sahaja. Betul. Saya kira golongan pelajar, semua lapisan masyarakat. Semua lapisan masyarakat kita tahu perlu melihat bagaimana langkah dan cara untuk kita mengatasi untuk sebelum kita menjadi mangsa penipuan skamer ini, kerana banyak, Zarul, sebenarnya perkara yang merisaukan kita membabitkan kes-kes skamer ini, yang mana ada juga menyifatkan mereka yang dipukau. Yang mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit, Datuk. Adakah logik ataupun benar mereka yang dipukau ini, Datuk? Daripada siasatan kita tidak timbul isu pukau. Tidak timbul isu pukau. Yang apa yang kita katakan tadi adalah daripada sikap mangsa itu sendiri, perasaan tamak, kecanggihan internet dan juga panik dan cemas. Dan sebelum saya mengakhiri pada pagi ini, ingin izinkan saya untuk memberi nasihat kepada di luar sana, orang ramai di luar sana. Yang pertama, PDRM Sarawak menasihatkan orang ramai untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati dalam mengakses apa-apa laman web seperti iklan di laman sosial dan sebagainya. Yang keduanya, orang ramai juga menasihatkan tidak mendedahkan maklumat perbankan pribadi, nombor akaun, nombor PIN, keterlaluan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, jangan terima permintaan menjadi rakan daripada individu tidak dikenali melalui media sosial, terutamanya dari luar negara. Yang keempat, tamatkan segera panggilan telefon jika dihubungi panggilan misteri yang berbicara mengenai wang dan juga maklumat perbankan. Yang kelima,
tidak akan meminta anda, itu PDRM atau mana-mana agensi penguatkuasa tidak akan meminta mana-mana orang untuk masukkan wang ke mana-mana akaun individu untuk menyelesaikan sesuatu kes. Yang keenam, anggota masyarakat juga dinasihatkan tidak menyewa atau meminjam akaun bank kepada sesiapa saja untuk tujuan tertentu yang cenderung kepada aktiviti menyalahi undang-undang. Yang ketujuh, orang ramai juga dinasihatkan untuk membuat semakan di Mule PDRM, semak Mule PDRM atau laman web. Iaitu jika anda was-was dengan nombor telefon dan nombor akaun yang diberikan suspek sebelum membuat apa-apa transaksi. Yang ke-8, orang ramai juga boleh menghubungi CCID Info Line di talian 013-211-1222 dari jam 8 pagi hingga 12.30 malam untuk menyalurkan maklumat, aduan dan pertanyaan khusus yang melibatkan jenayah komersial. Yang ke-9, melayari Facebook Cybercrime Alert Royal Malaysian Police dan Jabatan Siasatan Komersial di Sarawak untuk mendapatkan maklumat modus operandi terkini scammers. Yang ke-10, orang ramai juga dinasihatkan untuk memuat turun aplikasi Whoscall melalui Google Play Store dan Apple Store untuk membantu mereka membuat keputusan sama ada mahu menjawab panggilan diterima atau sebaliknya. Kerjasama di antara Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM dengan pembangun aplikasi ini membolehkan nombor telefon yang tersenarai dalam pengkalan data sistem semak Mule milik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial akan ditandakan sebagai skema oleh Whoscall. Aplikasi Whoscall ini akan memberi maklumat kepada pengguna berhubung panggilan tidak diketahui. Dan yang akhir sekali, jika anda telah ditipu, segera maklumkan kepada bank anda atau NSRC melalui talian 997. Itu saja. Saya kira itu saja Luqman untuk Dialog TVS pada malam ini. Jadi saya Zul Zawang. Saya Luqman Muhammad. Tapi sebelum itu Luqman, kita terima kasih dulu. Betul. Terima kasih dulu kepada Pusatjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Safri kerana sudi bersama kami untuk siaran Dialog TVS pada kali ini. Jadi Luqman. Betul, cantik pejabatnya Zarul. Betul. Saya buat pertama kalinya masuk ke pejabat ni, saya rasa gerun Zarul. Apapun, terima kasih. Saya Luqman Muhammad. Dan saya Zawang. Salam Sarawak Maju Makmur.